dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada Majlis Ilmu pada petang ini dengan izinnya juga. Kuliah Ansar kita di bawah saluran Google Meet ini adalah di bawah Gema Nur Iman yang diperkongsikan oleh Puan Rosniwati binti Mansur, dibantu urus oleh AJK JNI. Kuliah Ansar kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadil Meja Ustaz Mat Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan tajuk kuliah kita petang ini 6 ketakutan orang mukmin. Bagi memberkati majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin dan ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ba'. Semati Puan Ann selaku moderator kita pada petang ni. Terlepas juga Bonda Puan Rosniwati Mansur selaku pengurusi GNI. Terlepas juga ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, haja-haja panggilan, bonda-bonda panggilan daripada Brunei Darussalam. Tidak lupa juga kepada semua yang hadir ketika ini walau di mana sahaja berada. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati pertemuan kita pada petang-petang sore ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah ala kulli halnya. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat hendaknya ya. Jadi insya-Allah pada petang yang penuh barakah ini sama-sama kita memanfaatkan masa yang terluang, masa yang ramai manusia rugi, masa yang ramai manusia dalam kerugian, masa yang ramai manusia lalai, masa yang ramai manusia dalam keadaan lupa Tuhan waktu ni. Jadi kita buat program pada petang ini iaitu kuliah asar sebagai merealisasikan impian kita di dalam ketidakrugian kita kepada Allah SWT pada hari yang penuh keberkatan ini insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini mendatangkan asbab Allah turunkan kesihatan yang baik pada kita, keafiatan yang baik kepada kita, kemuliaan hidup yang terbaik kepada kita, keredaan yang berterusan daripada Allah buat kita di dunia hingga ke syurganya nanti insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi syukur banyak-banyak. Terima kasih semua atas kehadiran yang begitu memberangsangkan. Alhamdulillah. Petang-petang ni kita nak sembang berkenaan dengan 6 ketakutan orang mukmin. Orang mukmin dia cukup takut dengan 6 benda ni. Mari kita tengok apakah bendanya. Apakah bendanya itu. InsyaAllah. Sambil-sambil kita duduk tengah ceramah ni, kita duduk tengah kuliah ni, sambil-sambil cicah goreng pisang. Sambil-sambil makan goreng pisang. Ketupat. Ketupat. Jarang bukan ketupat tentang ni. Makan apa? Lepat. Lepat liat. Makan. Sambil minum kopi, sambil minum teh, sambil makan cekodok. Sambil makan goreng pisang, sambil makan gorpis. Ikut sukalah ya. Yang penting bahagia cukup lah. Makan je lah apa pun ya.
Mintam-mintam pandai masak, mintam-mintam pandai masak sendiri, makan. Jadi syukurlah Allah bagi kita makan. Bila Allah bagi kita makan, dia nak tengok kita reti ingat tak pada dia. Orang kata, aku nak tengok korang ingat tak kat aku? Aku bagi makan macam-macam ni, korang ingat tak kat aku? Jadi itu yang perlu kita tahu bahawasanya Allah SWT nak tahu kita ni syukur dengan tak syukur dengan dia. Jadi bila kita makan rezeki Allah, kita tak boleh berbuat maksiat kepada dia. Tak boleh berbuat maksiat. Kata Ibrahim Adham. Ada seorang lelaki datang menjumpa dengan Ibrahim Adham. Wahai Ibrahim Adham, tanya sikit, boleh tak aku nak berbuat maksiat? Ibrahim Adham kata boleh, tetapi bukan di bumi Allah ni. Pergi buat kat bumi yang lain. Boleh? Boleh lah. Dia kata tak boleh. Kalau tak boleh, kenapa kau nak buat maksiat? Oh, tak boleh lah. Boleh tak aku nak buat maksiat juga? Kalau kau nak buat maksiat, kau jangan makan rezeki Allah. Oh, tak boleh makan rezeki Allah. Jadi, mana mungkin aku tak makan rezeki Allah? Aku mesti makan. Kalau kau makan rezekinya, kau kena berbuat taat kepada dia dan jangan berbuat maksiat kepadanya. Kalau kau berbuat maksiat kepadanya, kau manusia yang rugi, yang tidak bersyukur di atas nikmat yang diberi. Jadi, tak semestinya kita buat macam tu. Jadi, alhamdulillah. Syukur petang ni kita nak sembang 6 ketakutan orang mukmin. Kalau mukmin lah ya. Kalau mukmin lah. Kalau tak mukmin, yang ni 6 ni pun dia tak takut, dia tak heran. Orang mukmin dia cukup takut 6 benda ni. Kata pengarang kitab, satu kitab daripada Mesir, iaitu kitab yang dikarangkan oleh Profesor Dr. Ibrahim Mun'im. Profesor Dr. Ibrahim Mun'im ni pensyarah Fakulti Usuluddin Jabatan Tafsir dan Ulum Al-Quran. Lecturer saya. Lecturer saya. Dia handsome dia muka dia. Dia tak pakai kepiah. Dia pakai coat, pakai tie. Dia selalu pakai baju warna biru. Biru cerah. Oh, cantik handsome. Kemudian jambang dia, Masya Allah. Jambang dia handsome, Masya Allah. Dengan misai dia halus, Masya Allah. Dia cakap semua dalil. Cakap semua sentuh Quran. Cakap hadis. Cakap Quran. Cakap hadis. Cakap Quran. Oh, power dia. So, petang ni kita nak bicara 6 ketakutan orang mukmin. 6 ketakutan orang mukmin. Okay. Disebut innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawfi ahaduha min qibalillah an ya'khudha minhu al-iman wathani min qibalil hafadhati an yaktubu alaihi ma yufdahu bihi wathalithu min qibali syaitana an yubtila amalah warabi'u min qibali malikil mauti an ya'khudhahu fi bighaflatin wal khamis min qibali dunya an yaghtarra biha wa tushghiluhu 'anil akhirah wasadis min qibali ahli wal 'iyal an yashtaghila bihim fayashtaghilunahu 'an dzikrillahi ta'ala. Dia hebat kata-katanya. Dia kata apa? Orang mukmin hendaklah takut terhadap 6 perkara, iaitu yang pertama, takut kepada Allah apabila dia mencabut iman daripada dirinya pada saat sakaratul maut. Ini kena takut. Orang yang beriman dia kena takut. Takut Allah rentak nyawanya sewaktu dia tidak beriman. Rentak nyawanya, dalam masa yang sama Allah cabut iman dia. Waktu tu dia mati agak-agak mati apa? Mati su'ul khatimah. Sebab matinya tidak ada iman. Matinya dalam keadaan tidak beriman, matinya dalam keadaan fasik, matinya dalam keadaan dimurkai Allah, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Orang tanya kita, sebab apa dia jadi macam tu, Ustaz? Sebab apa? Sebab kebiasaan di dalam kehidupannya memang ke arah yang sedemikian. Dia banyak hidup, dia di dalam kehidupannya banyak ke arah dan banyak halat tujunya ke arah apa? Ke arah kesesatan, bahkan ke arah kemerosotan imannya. Maka dia meninggal dunia, Allah rentak nyawanya sewaktu itu, dia tidak ada iman di dalam hatinya. Masya Allah.
Yani orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang binasa, orang yang dimurka, bahkan ini orang yang dicela. So kita jangan jadi orang yang macam tu ya. Minta simpanglah ya Allah. Kita hidup ni cantik lah. Sebab tu Nabi kata apa? Ada orang yang beriman itu di pagi-paginya beriman, di petang-petangnya kafir, di malam-malamnya beriman, di pagi-paginya kafir. Ada orang macam tu. Kita tak mahu macam tu. Kita nak pagi beriman, petang beriman, malam beriman. Nak macam tu. Kalau nak macam tu macam mana Ustaz? Nak bagi istimrar, nak bagi berterusan keadaannya macam tu. Macam mana Ustaz? Macam mana nak buat? Cari teman yang boleh mengingatkan kita. Cari teman yang boleh mengingatkan kita. Cari teman yang baik. Jadi kita pun duduk dalam environment yang baik. Ataupun disebut dalam bahasa Arab, bi'ah salihah. Apa dia? Bi'ah salihah. Bila dia duduk bi'ah salihah, maka dia akan mudah nak buat ketaatan kepada Allah. Walau apa jua keadaan sekalipun. Itu hebat. Jadi untunglah orang yang hidup dalam keadaan bi'ah salihah. Itu bi'ah salihah. Ataupun dinamakan dalam English apa dia? Environment. Struktur. InsyaAllah. Jadi maknanya dia hidup dalam suasana yang sedemikian. Okay. Seronoklah. Cuba kita pergi duduk rumah orang yang alim. Duduk rumah orang alim. Bukannya rumah saya, rumah orang alim. Saya tak alim. Pergi rumah tok-tok guru. Pergi rumah tok guru. Duduk rumah dia sekejap. Dia kata apa? Sekarang ni dah pukul 4.45 ni, kita boleh ambil wuduk kau no. Kita boleh siap-siap nak semayang kau no. Kita duk rasa kita nak keluar rumah, kita nak semayang di atas jalan. Di dalam perjalanan kita. Kita duk rasa kita nak berhenti di RNR lagi, kita nak semayang di RNR. Kita rasa macam tu. Tetapi Tuan Guru tu kata apa? Mari kita semayang ramai-ramai, kita semayang secara berjemaah ya, insyaAllah. Kita hampakkan sejadah, kita semayang elok ya, boleh semua? Boleh, insyaAllah. Kan cantik tu. Sebab apa macam tu? Bi'ah solihah. Environment culture. environment punya suasana tu bagus. Masya-Allah. Jadi maknanya kalau kita ada yang environment yang macam tu, kitalah orang yang beruntung. Okey. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, suhbatul ustazin. Apa maksud? Suhbatul ustazin. Apa maksud? Bersahabat dengan guru. Bersahabat, bukan bermusuh dengan guru. Setengah orang bermusuh dengan guru. Dengan guru tu dicuri duitnya. Tu memang tu. Suhbatul ustazin. Bersahabat dengan guru kita. Berdamping dengan guru kita. Itu maksud suhbatul ustazin. Bagaimana nak mengekalkan keimanan kita dan keilmuan kita dengan bi'ah salihah. Okey. Kemudian, apa lagi? Itu yang pertama. Jadi kita bimbanglah. Kalau dalam kehidupan kita tu, bimbang Allah SWT cabut iman kita daripada dirinya saat sakaratul maut. Kita bimbang yang tu lah. Sebab itu kita diajar satu doa. Kalau boleh amal lah doa ni. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak apalah. Amin cukup lah. Doa ni berbunyi macam ni. Doa ni dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Dibacakan oleh Ibnu Mas'ud yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Nabi ajar kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi ajar apa? Doa apa? Allahumma inni as'aluka imana la yartaddu wa na'ima la yanfadu wa qurrata 'ain la tanqati'u wa murafaqatu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat doa ni ya. Dia kata apa? Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang tidak tergoyah. Kenikmatan yang tidak berkesudahan. Maknanya nikmat sentiasa berterusan. Kebahagiaan hati yang tidak terputus.
dan kenikmatan bersanding dengan Nabi SAW. Ya Allah, doa minta duduk dengan Nabi, ya Allah. Di dalam syurga paling tinggi dan abadi. Ya Allah, hebat. Power doa ni. Doa ni boleh ulang balik tengok rakaman ni. Tak payah suruh saya ulang berkali-kali baca. Ustaz, ulang balik Ustaz. Tak payah. Ulang balik, dengar ini. Kan? Dengar balik, play balik, dengar balik, hafal balik. Kalau tak boleh, sila balik. Okey, itu yang pertama. Jadi maknanya apa? Maknanya bimbang dan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut Allah cabut iman kita daripada diri kita di saat sakaratul maut. Mati, iman tak ada. La ilaha illallah. Apa yang ada? Kefasikan saja yang ada pada diri dia. Masya Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang kedua, takut kepada para malaikat pencatat amal apabila mereka mencatat amal yang sangat memalukan untuk dikemukakan pada hari kiamat kelak. Takut dengan malaikat. Bimbang malaikat tulis amalan kejahatan kita yang akan dibentangkan di akhirat kelak. Takutlah dengan malaikat. Malaikat kiri kanan ni, kiri kanan. Di mana dia kan? Wakib wa atid. Bila kiri kanan ada malaikat, duduk tengah tulis apa yang kita perkatakan, maka bimbanglah takut kesalahan kita dalam berkata-kata. Maka malaikat yang menulis kejahatan, ditulisnya kejahatan apa yang kita lakukan. Kan bimbang tu. Sebab itu kena fikir-fikirkan. Nak cakap, fikir-fikirkan dulu. Sakitkan hati orang ke tak? Cakap ni ganggu orang ke tak? Cakap ni boleh orang terasa ke tak? Cakap ni boleh mengguris hati orang ke tak? Cakap ni boleh orang merajuk ke tak? Cakap ni boleh orang terasa ke tak? Fikir-fikir dulu. Okay? Jangan somborono saja cakapnya begitu bak. Nanti kau pelengkung kepala kau bak. Jangan kau begitu kau bak. Okay? Jadi cakap yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik saja. Jangan begitu cakapnya mengomong-ngomong saja bak. Okay? Itu. Jadi mana cakap yang baik-baik saja ya. Kemudian yang ketiga, takut kepada syaitan manakala perosak pahala amal perbuatannya. Takut dengan syaitan, bukan takut syaitan itu sebagai Tuhan, tak. Takut syaitan makhluk perosak amal kita. Nak sembahyang, takut syaitan rosakkan niat kita. Nak sedekah, takut syaitan was-waskan hati kita. Nak beribadah, bimbang takut syaitan merosakkan pahala kita. Bimbang. Sebab itu kita kena isti'azah ataupun berta'awuz. Apa maksud? Berta'awuz. Ta'awuz itu apa? Meminta perlindungan daripada Allah akan syaitan. Minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan. Minta supaya dijauhkan. Terutamanya baca dalam surah Al-Mu'minun, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Doa tu boleh diamal sebelum angkat takbiratul ihram sewaktu nak sembahyang. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang membelengguku, dan aku minta dijauhkan daripada Tuhan-Tuhan yang baru. Tuhan baru, maksudnya apa Tuhan baru tu? Sembahyang niat benda lain. Sembahyang niat kerana yang lain. Tuhan baru lah tu. Kalau sembahyang niat kerana Allah, Tuhan yang kekal abadi. Tiba-tiba sembahyang niat kerana orang, Tuhan baru tu maksudnya. Jadi maknanya, tak sepatutnya kita berlaku sedemikian. Sepatutnya kita sembahyang hanya niat kerana Allah Ta'ala. Jangan ada niat kerana makhluk atau kepada sesiapa sekalipun di saat ketika kita sedang ibadah solat kepada Allah Ta'ala. Boleh faham semua? Harap-harap faham ya. Jangan buka mic. Dengar dulu nak cakap apa.
Kemudian, kalau faham cara dia macam ni, tekan ni butang ni. Ni maksudnya faham. Ni maksudnya faham. Kalau tak faham, ini. Kalau tak faham ini. Ini tak faham. Ini tak faham. Itu cara dia. Okey. Sekian dimaklumkan. Kalau syok ni, kalau syok ni. Oh, bestnya. Ini best. Itu best. Okey. Terus. Kemudian, jadi maknanya takut dengan syaitan. Syaitan ni dia bukan biasa-biasa, dia senantiasa menyetankan kita. Dia senantiasa menyetankan kita, bukan sewaktu kita hidup saja. Dia hampir-hampir ketika mana saat hampir nak meninggal dunia pun, dia juga merosakkan akidah kita di saat kita meninggal dunia. Dia datang, kita dah sakaratul maut dah. Di saat kita sakaratul maut, kita dah nak meninggal dah. Saat sakaratul maut, dia datang, dia kata apa? Akulah ayah kamu. Sayang tak ke ayah? Sayang. Kalau sayang dekat ayah, tolong beriman dengan agama ayah ni. Ayah agama apa? Yahudi. Beriman tak dengan agama Yahudi? Dia perangguk. Syaitan tu boleh. Tu kan ayah dia. Itu syaitan yang menyerupai ayah dia. Sebab tu di akhir hayat kita tu sebagai final apa? Final time untuk dia menyesatkan kita. Kalau di waktu itu dia berjaya, seronoklah dia. Mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itu kalimah la ilaha illallah ni mahal untuk disebut. Kalimah la ilaha illallah ni sangat mahal untuk disebut. Kalau manusia yang di akhir hayatnya sempat menyebut kalimah la ilaha illallah, maka dia syurga bagi dia. Itu bahagia tu. Sebab bukan mudah nak sebut la ilaha illallah, sebab dalam keadaan sakarat. Sakarat ni maksudnya apa? Dalam keadaan mabuk. Mabuk nak mati. Mabuk nak mati. Maknanya kena senantiasa melazimi kalimah la ilaha illallah. Lazimi. Jangan tahlil je. La ilaha illallah. Saya kadang-kadang geram dengan orang yang tahlil. Tok Imam tu saya geram. Saya boleh nak lastik Tok Imam tu. Sebab dia la ilaha illallah mula-mula okey. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk dia 3, la il. La il. La il. Itu kira okey ke? Masuk dia 5, illallah. Illallah. Tak ada dah la ilaha illallah tu. Geram tengok. Ambil lastik aku terdih hang, bawa hantar dengan aku kan. Jangan macam tu. Taulah kau belajar tarikat, janganlah kau mengikat kami untuk menyebut kalimah yang sempurna. Sebut macam apa kan. Taulah lapak, memanglah lapak. La ilaha illallah, dia duduk tengok tu. Ni. Yang lagi syok macam ni. Dia la ilaha illallah tu, dia duduk tengok tuan rumah. Tuan rumah duduk siap lagi, makanan tak siap lagi, dia duduk tengok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia duduk tengok tu, dia duduk tengok tuan rumah. Dia duduk ingat tuan rumah. Tuan rumah tak siap makanan lagi. Makanan tak siap lagi maknanya daripada 33 dia nak buat, dia jadi 100. Sebab makanan tak siap lagi. Ayam tengah duduk bancuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia siap macam tu. Yang tu ambil lastik, nombor lastik kena betul-betul tandir. Tandir ni bagi betul-betul baru dia sedap diri dia siapa. Macam tu. Jadi maknanya betul-betul lah daripada awal sampai akhir sama lah sebut la ilaha illallah. Jangan mula-mula je la ilaha illallah, Allah kali Allah saja kan. Tu geram tu. Kan? Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Kan? Sebut. Apa masalah kalau sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk. Masuk ha tu dalam tu. La ilaha illallah. Masuk. Barulah masuk ke hati kita. Allah, yang tu pun tak tahu. Kan? Makin susah pula
lagi banyak kalimah la ilaha illallah, makin susah payah pula dia melafazkan la ilaha illallah. Okay, so jangan macam tu kan, malu kaum. Okay, malu kaum. La itu boleh 246. La tu boleh 246. La ilaha illallah. Yang tu jangan naik macam tu pula. La ilaha illallah. Hey la. Yang tu jangan. Yang tu dah bid'ah dalalah. Kalau macam tu, ambil kelambu, sekuk kepala dia, tangkap dia, pergi humban dalam sungai. La ilaha illallah. Yang tu jangan. Jangan ha. Ada saya cakap ni jangan, ini bukan lawak, memang ada. Saya pernah duduk dalam majlis-majlis tahlil, saya tahu macam-macam. Dia orang tak tahu kata kita ni ustaz. Dia tengok kita ni macam lebay kuluk ya kita ni. Dia tak tahu kita ni pun ustaz juga. Kita senyap. La ilaha illallah. Alamak. Kita pun alamak kan. Mampulah tu imam ni. Saya waktu tu merah muka saya, perut saya keras, lalu saya tak la ilaha illallah. Saya renung ibu jari saya, ibu jari tangan saya, supaya saya tidak tergelak-gelak di atas perbuatan mereka yang sesat tu. Memanglah kan. Jadi janganlah macam tu. Okey. Jangan. Jadi maknanya apa? Maknanya syaitan itu akan merosakkan pahala kita. Takutlah dengan syaitan. Inna syaitani aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, maka ambillah ia sebagai musuh kamu. Jangan buat kawan. Jangan buat kawan. Alam ahad ilaikum ya bani alla ta'budu syaitan. Kan kata tu. Jadi maknanya, jangan kamu menjadikan syaitan itu sebagai kawan kamu. Itu disuruh kepada kita sekalian. Jangan kita buat dia kawan kita. Okay? Sebaliknya, dia adalah musuh kita. Maka jadikanlah ianya musuh kepada kita sekalian. Okay? Semua okey ke? Senyap ke semua? Tak apa, senyap. Memang disuruh senyap. Okey Ustaz. Memang disuruh senyap. Saya senyap. Okey, terus. Yang keempat. Takut kepada malaikat Israel jika mencabut nyawanya secara tiba-tiba dalam keadaan lalai terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena takut. Takut dengan malaikat Israel. Bimbang takut dia datang rentak nyawa kita sewaktu kita tengah menyanyi. Lalai ya menyanyi. Di antara gadis-gadis seluruh dunia pun mati. Kan pelik tu. Kau mati dalam keadaan gadis-gadis seluruh dunia. Kau mati yang tu. Nanti bangkit di alam mahsyar, kau nyanyilah lagu tu. Bimbang tu. Kan? Jadi maknanya, di dunia ni jangan lalai. Bimbang takut malaikat Israel datang rentaknya kita. Ada satu doa. Ada satu doa. Doa supaya Allah tak tarik nyawa kita dalam keadaan yang mengejutkan. Boleh baca doa ni ya? Allahumma la ta'khuzni ala ghirrah. Saya dah pernah ajar doa ni. Allahumma la ta'khuzni ala ghirrah. Wahai Allah, jangan kau ambil nyawa kami dalam keadaan yang mengejutkan kami. Tu dia. Allahumma la ta'khuzni ala ghirrah. Wahai Allah, jangan kau mengambil nyawa kami dalam keadaan mengejutkan kami. Mati dalam keadaan terbeliak mata, terkejut. Dia bawa motor, mati. Tengah bawa motor. Pelik tu. Tengah bawa kereta ni. Bawa kereta, mati. Tengah bawa kereta. Mengejut lah tu. Tengah duduk ceramah. Pam, mati. Itu tak apa. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati tengah apa? Tengah berdansing. Berdansing. Di antara gadis-gadis. Mati kau macam tu. Kan banyak orang mati macam tu. So janganlah jangan minta kepada Allah SWT. Biarlah kalau nak matikan kita pun, mati tengah sujud. Mati tengah berada di raudhah. Mati tengah berada di
dataran Baitullahil Haram sambil memakai pakaian ihram. Masya Allah. Mati tengah apa? Tengah minum air zam-zam mati. Ya Allah. Mati tengah bertahlul di atas bukit Marwah. Ya Allah. Kan? Tengah-tengah tahlul meninggal dia atas bukit Marwah. Baru lepas habis umrah. Ya Allah. Hebatnya. Kan? Ustaz, tolong ulang balik Ustaz. Minta maaf. Mati tengah apa? Tengah baca Quran. Masya Allah. Mati tengah sembahyang tahajud. Masya Allah. Kan? Kan? Jadi kita kena doa macam tu lah ya. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul ya, bukan khusnul. Ada orang tulis husnul. Salah. Sebutan pun salah. Yang betul husnu. H-U-S-N-U. Husnul khatimah. Ada orang tulis KHU. Dia jadi apa? Husnul khatimah. Memang salah. Yang geramnya tu, ustaz tulis macam tu. Aku geram ustaz tu. Mengaji tak habis ke apa tu. Bagi cuma. Dia baca doa macam mana? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ke bi husnil khatimah. So baca betul-betul. Jadi maknanya baca macam mana? Allahumma khtim lana bi husnil. Bukan bi husnil khatimah. Betul. Okay. Mengaji ni dia kena talaqi, dia tak boleh mengaji ikut buku tak boleh. Dia kena berjumpa dengan guru. Jumpa dengan guru. Guru ada buku, kita ada buku. Kita dhabit makna, kita faham makna, kita tulis apa yang kita faham yang diterang oleh guru. Itu maknanya mengaji. Kan? Ngaji ikut dan ya, kan? Dengar, dia pun ceramah sama macam orang. Mana boleh? Tak boleh Ada orang macam tu kadang-kadang. Okay, itu yang keberapa? Itu yang keempat, takut dengan Israel. Israel ni siapa pernah nampak? Israel ni pernah dikisahkan dia pernah datang berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Jumpa dengan Nabi Musa, dia datang dalam keadaan seperti seorang lelaki yang buruk wajahnya. Nabi Allah Musa kenal, itu malaikat maut. Jumpa, pang sedah dia bagi penampak sedah. Terus dia lari. Dia lari naik mengadu kepada Allah SWT. Wahai Allah, hari ni aku kena penampak dengan Nabi Musa AS. Kan kena penampak Nabi Musa AS. Sebab mai tak bagi tahu yang sebenar. Tujuan dia. Dia pernah jumpa Nabi Allah Ibrahim AS. Dia tanya, Nabi Allah Ibrahim kenal dia. Nabi Allah Ibrahim kata, kau datang wahai malaikat maut kerana apa ya? Kerana datang nak menziarah aku ataupun datang nak ambil nyawa aku? Aku datang nak menziarahi engkau. Ziarah tak apa. Datang. Masya Allah. Okay. Itu siapa dia? Malaikat Israel. Jadi kita jagalah elok-elok. Okay. Boleh kemudian, itu yang keempat. Bahkan yang kelima. Yang kelima apa? Takut kepada dunia dan kenikmatannya manakala akan memperdaya dan menyibukkannya daripada mengingat akan hari akhirat. Ni kena takut. Takut dengan dunia yang melupakan kita akan akhirat. Kena takut dengan dunia. Tiba-tiba Allah berikan kekayaan kepada kita, setelah kita minta berkurun-kurun lamanya, Allah bagilah kekayaan kepada kita. Allah kata apa? Aku bagi kau menang cabutan Al-Awfa 1 juta. Dapat dia. Tengok agak-agak dia ada tak dalam ni? Tak ada dah. Sorry ya, saya terpaksa kena keluar sebab kita orang nak pergi melancong, nak pergi overseas. Pergi mana tu kak? Kita orang nak pergi London. London. Lepas London pergi mana? Kita orang nak pergi Turki sama. Nak pergi Turki, nak pergi tengok Masjid Blue Mosque. Ya ke? Lepas tu baru balik Malaysia. Lepas balik Malaysia 2 hari, kemudian nak pergi umrah pula. Gitu. Umrah pergi travel tak? Tak. Kita orang pergi sendiri. Kita buat package sendiri. Kita pergi sendiri. Booking hotel sendiri, pergi sana sendiri. Gitu.
Sibuk nampak? Sibuk sikit lah. Sejak semenjak ni memang sibuk sikit. Minta maaf lah, tak dapat lah nak join apa-apa majlis-majlis apa ya. Minta maaf lah, kalau ada kenduri kahwin pun tak sempat nak pergi lah. Oh gitu. Okay, tak apa. Jam. Syukurlah apa yang kita ada, sebab Allah tidak menyibukkan kita dengan keduniaan, sehingga kita masih ada masa untuk bersama-sama di dalam majlisul zikir ataupun majlis-majlis ilmu seperti mana yang kita ada pada petang ni. InsyaAllah. Orang waktu sekarang ni ramai orang rugi. Quran kata innal insana lafi khusr. Sesungguhnya waktu ni ramai orang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya dengan waktu asar ataupun demi masa, ramai manusia yang rugi. Ada ulama daripada Syekh Ali As-Sabuni menyatakan wal asri itu bermaksud demi waktu asar. Sebab apa? Waktu asar ni ramai orang rugi. Ramai orang bawa balik kerja, jam di perjalanan, tak sempat semayang. Nak semayang macam mana Ustaz? Tak tahu Ustaz. Sebab apa tak tahu? Tak belajar. Dalam kereta boleh semayang ke Ustaz? Tak tahu pun, sebab tak belajar. Sebab apa tak belajar? Sebab tak ambil tahu. Sebab apa tak ambil tahu? Nafsu yang menghalang dia. Sebab apa nafsu menghalang dia? Sebab cintakan dunia. Oh gitu. Jadi tak belajar lah. Tak apalah, pukul 7.30 dah ni tak semayang asar ni, tak apalah. Nanti balik kodok. Kodok nenek kau. Tu dia. Kodok nenek kau. Berhentilah semayang di Shell mana-mana. Macam minyak perturunan banyak kan. Semayang lah. Semayang atas ketah pula. Atas kereta pun tak apa. La ilaha illallah. Bagi alasan saja. Sibuk saja. Sibuk sangat. Dia ingat sibuk dia tu boleh mengalahkan Nabi Allah Sulaiman kot. Kan? Dia ingat sibuk dia tu mengalahkan Nabi Allah Sulaiman kot. Jawab. Kalau boleh mengalahkan Nabi Allah Sulaiman, silakan. Baru kerja syarikat tak kaya mana pun. Syarikat adalah income sikit. Gaji sebulan pun 30,000, okey lah sikit kan. Tu pun sibuk dah. Allahuakbar. Kesian dia. Dia yang minta pekerjaan tu. Dia yang minta dekat Allah nak kerja macam tu. Dia yang minta kerja tu. Dia kata, wahai Allah, aku nak sangat kerja dengan syarikat tu. Supaya aku kaya, wahai Allah, izinkan aku kaya. Wahai Allah, Allah kata, boleh bagi ke kaya? Bagi. Cuba tengok. Quran kata apa? Man kana yuridud dunya al-ajilah ajalna lahu man nasya. Allah kata apa? Sesiapa yang inginkan dunia dengan segera, kami akan turutinya memberikan kebahagiaan dan kekayaan kepada dia di dunia ni. Tetapi ingat, kami akan membinasakan dia ketika mana di akhirat kelak. Tu dia. Oi, takut tu. Okay? Jadi bimbang-bimbanglah kita. Kena beringat selalulah. Pekerjaan itu pun ujian Allah. Tak ada kerja pun ujian Allah. Pergi bekerja pun ujian Allah. Rezeki yang kita ada pun ujian Allah. Anak yang kita tak ada pun ujian Allah. Ada anak pun ujian Allah. Ada isteri pun ujian Allah. Tak ada isteri pun ujian Allah. Ada makhluk Allah yang seorang duduk di rumah tu pun ujian Allah. Tak ada makhluk Allah yang seorang tu pun ujian Allah. Persoalannya, siapakah makhluk Allah yang seorang tu? Maksudnya, isteri lah. Seorang tu yang makhluk Allah. Kan? Jadi syukurlah. Ada dia pun syukur, tak ada dia pun kena syukur juga. Macam tu. Kan? Kemudian, yang kelima, takut kepada dunia dan kenikmatannya manakala akan memperdaya dan menyibukkan daripada mengingat akan akhirat. Yang ni pun kena bahaya. Yang kita sebut tadi. Yang keenam dan yang terakhir. Yang terakhir. Takut terhadap keluarga. Manakala urusan mereka akan menyibukkannya sehingga melupakannya daripada ketaatan kepada Allah. Ni bimbang. Quran kata apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah
wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Allah kata apa? Ketahuilah oleh kamu semua, wahai manusia, harta dan anak kamu semua tu adalah ujian. Wa anna Allah indahu ajrun azim, dan hanya saja di sisi Allah itu ganjaran yang besar bagi sesiapa yang dapat melepasi ujian tersebut. Masya Allah. Anak ni, dia kata, Abah, Alung baru balik ni. Abah janganlah keluar rumah lagi. Abah nak pergi mana tu? Abah nak pergi masjid kejap boleh? Ayah pula minta kebenaran ke anak. La ilaha illallah. Bini pula racun. Bang, tak payah lagi masjid bang. Main di rumah je, anak kita baru balik ni. Railah dia. Cantik lah. Kan? Bini pula sokong. Kan? Suami dengar bini cakap yang tu, okeylah, tak jadi pergi lah. Ini fitnah ni. Ini fitnah namanya. Suami kata apa? I nak puasa lah besok. Isteri kata apa? Tak payah puasa kot abang esok bang. Besok I nak masak nasi daging. Wah, insyaAllah sedap. Air asam pun ada. Sedap. I masukkan kerisik lagi. Sedap je. Tak apalah, simpanlah kat I. Nanti waktu I nak buka puasa, I makanlah. Tak boleh bang. Yang ni untuk tengah hari je. Betul? Tak apalah, I buka lah puasa. Tak jadi puasa lah. Tak jadi puasa sebab apa? Kena bahan dengan isteri dia. Ini namanya fitnah. Bila seorang suami nak dekatkan diri dengan Allah, selalu diganggu-gugat oleh isteri dan anak-anak. Ini fitnah namanya. Itu dia. Itu bimbang. Tengok Quran kata apa? Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah kata apa? Sesiapa yang berjaya menahan segala kemahuan nafsunya, maka dia orang yang berjaya. Hebat. Jadi, kita tahan segala kehendak-kehendak kemahuan nafsu kita, maka kita akan beroleh kejayaan yang hakiki. Itu yang paling mustahak sekali. Kan? Itu yang paling mantul sekali dalam kehidupan kita. Sebab itu, selagi mana kita boleh dekatkan diri dengan Allah, ambillah masa untuk kita manfaatkan masa kita untuk dekatkan diri dengan Allah. Selagi mana kita mampu untuk bertakarub dengan Allah, teruskanlah bertakarub dengan Allah di waktu dan di usia waktu kita tengah sedang sihat. Ramai manusia yang dalam keadaan sakit teringin nak berbuat amal ibadah. Ramai orang yang dah mati teringin nak balik ke dunia nak beribadah kepada Allah. Ramai orang yang dah berada dalam kubur minta kepada Allah supaya balik-balik ke dunia nak berbuat ibadah kepada Allah. Semuanya tidak diizinkan lagi. Persoalannya, pokoknya apa? Pokoknya jadilah manusia yang cerdik mencuri masa untuk Allah SWT. Curi masa. Banyak masa ni. Kerja. Pergi ofis kerja. Pukul 10.30, orang panggil breakfast. Breakfast lah. Ataupun kalau macam kami, dia panggil break nefi. Askar dia tak panggil breakfast, dia panggil break nefi. Jadi, kami break lah pukul 10.30 tu. 10.30 sampai pukul 11. Bila waktu break, pukul 10.30 sampai pukul 11 tu, ada certain askar yang pandai, yang bijak ni, dia turun daripada bangunan minda, dia pergi surau, semayang solat sunat duha, seorang-seorang. Allahu Akbar. Pangkat apa tu? Pangkat dia Brigadier General, semayang. Allahu Akbar. Tak luak langsung apa yang dia buat tersebut, tak merendahkan diri dia pun, bahkan menjadikan diri dia bertambah hebat di sisi Allah. Hebat. Yang pangkat corporal tak semayang. Allahu Akbar. Tak ada. Duha tak ada. Sarjan tak ada. Semua tak ada. Yang ada general. Allahu Akbar. General boleh semayang. Solat sunat duha. Saya tengok berapa rakaat tu? 4 rakaat semayang. Masya Allah. Kalau general semayang 4 rakaat, apatah lagi kita yang
prebet, corporal, lance corporal, sarjan, staff sarjan, perawaran 2, perawaran 1, lieutenant muda, lieutenant, captain, major dan lieutenant colonel. Apa lagi? Jadi maknanya kena cerdik mencari masa dan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Boleh habislah tajuk kita pada petang ni. So, fikir-fikirkan dan beringat-ingatlah dengan 6 ketakutan tersebut supaya kita tak terlalai daripada onak dan duri dunia yang sementara. Saya bimbang, saya 1 hari 2 hari ni saya duk cakap ni, saya rasa macam lain macam saya cakap. Saya tak tahu sebab apa. Saya rasa macam, tak tahu, rasa macam tak sedap badan, saya tahu. Jadi, peringatan ni sangat berguna kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan mudah-mudahan Allah pasakkan iman kita ni kekal menjadi manusia jilul taqwa. Apa maksud jilul taqwa? Generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi yang bertakwa itulah yang di dalam jagaan Allah SWT, insyaAllah. Jadi, saya buka soalan lebih kurang 2 minit, 3 minit, 4 minit lah, 4 minit soalan. Kalau ada lah ya. Angkat tangan dulu, nanti Ustaz sebut nama, baru tanya. Wallahu ta'ala. Angkat tangan dulu. Tak angkat tangan, jangan pandai-pandai nak tanya. Okey? Kalau ada lah ya, kalau tak ada tak apa. Kita teruskan dengan doa, insyaAllah. 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 Ada jalannya. InsyaAllah. 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 Ada jalannya. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Ada. Puan Zubaidah. Silakan Puan Zubaidah. Ustaz, saya nak tanya soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Daripada mana? Waalaikumsalam. Daripada Pahang. Masya Allah. Pahang mana? Muazzam Shah Pahang. Asal Pulau Pinang tapi berpindah di sini. Pinang tak mana? Pulau Pinang, Batu Maung. Batu Maung dekat dengan Bailpah Airport. Oh, Masya Allah. Apa cerita? Tapi duduk di Pahang. So itu ada macam ni. Tapi tak terlibat dengan apa yang Ustaz ajak petang ni. Tak apa. Nak tanya saya kemungkinan insya-Allah nak pergi umrah 24 hari bulan 3 lah bulan puasa. Okey. Lepas tu saya ni bulan puasa tak pernah lagi. Dulu pergi umrah tak bulan puasa. Ni bulan puasa. Jadi macam apa persediaan yang perlu saya buat dari sekarang. Apa-apa amalan yang patut dibuat untuk persediaan saya ke sana nantilah. InsyaAllah Ustaz ada tips apa untuk Ustaz kongsi. Boleh tak Ustaz? Okey. Persiapan untuk dalam bulan puasa, kita kena set minda kita dan set kita punya akal kita bahawasanya kita pergi dalam suasana puasa di negara Arab. Puasa di negara Arab, ramai orang yang dalam keadaan berlumba-lumba untuk bertabaruk. Apa maksud tabaruk? Melimpah-limpahkan rezeki makanan kepada orang yang berpuasa. Itu hebat. Jadi maknanya, kita di sana, kita kena persiapan mental kita bahawasanya sembahyang di sana dengan cara sana. Sembahyang di sana cara sana tak sama macam Malaysia. Malaysia, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Itu Malaysia. Di sana selepas habis 2 rakaat ataupun 4 rakaat, imam akan tunggu sekejap. Dia lama diam. Tiba-tiba Allahu Akbar. Yang tu lebih kurang macam tu lah. Sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam tu lah kan. Jadi kita pun persiapan mental kita, datang awal ke masjid kan, lebih awal daripada biasa, habiskan banyak masa di masjid,
Habiskan banyak masa untuk tawaf Baitullahil Haram di dalam bulan Ramadan. Masya Allah, power lah pahala. Kan? Memang berbilion-bilion pahalanya, ya Allah. Kan? Memang berbilion-bilion pahalanya di sana, terutamanya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dengar pula Imam Masjidil Haram dia khatam Al-Quran 30 juzuk di dalam sepanjang bulan Ramadan tu. Masya Allah. Kan? Bilal pula semangat azan dalam keadaan yang menggerunkan hati-hati manusia yang mendengar. Kan? Tarik pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meruntun jiwa kita yang mendengar. Ya Allah. Jadi maknanya, buat persiapan yang pertama, sediakan kekuatan kepada kita. Diri kita ni. Kalau boleh makcik, sebelum nak pergi tu, kan, makcik pergilah jogging-jogging, jalan-jalan di taman-taman permainan, sekitar-sekitar di taman-taman mainan tu, berjalan. Biar banyak sikit berjalan. Supaya apa? Supaya tak letih di sana. Hasil daripada kebiasaan kita di tanah air kita, di sana kita tak letih. Seronok lah. Seronok, happy dia, Masya Allah. Kan, happy dia di sana. Kan? Cik, gimana cik? Kita orang nak mulai. Malam pula, semayang malam. Setiap malam ada semayang malam. Masya Allah. Setiap malam ada solat malam. Solat. Dia sebut kan. Qiyamul, dia sebut macam mana? As-salatu, dia sebut, sebelum macam mana? As-salatu, dia tak sebut qiyamulai, dia sebut ada satu istilah kan. Saya ingat. Saya pergi tu, waktu saya belajar di Al-Azhar dulu, waktu bulan Ramadan pergi, saya ingat. Solat tu, bukan, dia tak sebut qiyamulai, dia ada istilah dah. Saya tak ingat, tapi dia ada buat announcement lah. Maknanya pergi awal. Pukul 3 tu dah pergi dah. Pukul 2 tu dah siap-siap dah. Tidur biar sekejap. Kan? Tapi selepas subuh balik tu, tidur lah. Kan? Tidur lah. Tidur lah. Sungguh-sungguh. Tidur sungguh-sungguh sampai pensan tidur. Kan? Sebab nanti Zuhur dah bangun dah, kita semayang. Bila Zuhur dah bangun, kita semayang. Kita naik atas bilik balik, buat persiapan ni. Sebab nak piasak lagi, terus nak duduk sampai tarawih. Power. Kalau boleh set minda macam tu, maknanya kita sedang berpesta ibadah di Baitullahil Haram. Maknanya kita memang orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah yang teristimewa di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Masya Allah. Okey, jadi maknanya banyak persiapan lah. Persiapan rohani, persiapan fizikal, persiapan minda, persiapan moral kita, kita punya semangat, motivasi kita semua. Jadi perbanyakkan. Jadi kalau boleh khatamkan Al-Quran. Kalau boleh kan, dalam bulan Ramadan, waktu Tok Imam baca, kita buka Quran kecil. Kita semak bacaan dia. InsyaAllah kita akan khusyuk dan kita takkan rasa letih pun. Walaupun berdiri panjang, Tok Imam baca 1 rakaat 2 muka. Tak rasa sedih. Tak rasa letih pun. Itu tip lah. Buka Al-Quran. Quran kecil. Imam baca, wattaba'u ma taslu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kita tengok Quran. Masya Allah. Kan? Bila kita tengok Quran, kita akan rasa kuat. Kita akan rasa apa? Kita akan rasa bertenaga. Sebab kita sedang meneliti apa yang Imam baca. Masya Allah. Okay. Ini itulah tip dia sikit-sikit cukup lah. Okay. Wallahu ta'ala. Ada soalan lagi? Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah. Sama-sama. Ya. Okey, lagi ada dah? Tak ada soalan? Masya Allah. Dah cukup lah ya. Okey dah. Jom. Doakan saya sama. Jom kita baca doa sikit. Sebelum kita tutup majlis kita. Kita baca doa sikit.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di petang-petang yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami, serta seluruh sisi keluarga kami, bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu dan kasih sayang-Mu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau panjangkanlah umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu, permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jemputlah kami untuk hadir ke Masjidil Haram-Mu dan ke Masjidil Nabawi-Mu, terutamanya dalam ibadah umrah dan ibadah haji di sana, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kesihatan yang terbaik, anugerahkan kepada kami rezeki yang berterusan, di dalamnya ada keberkatan dan kekayaan daripada-Mu, bahkan dikurniakan kepada kami keredaan-Mu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada, jua kami pohonkan kepada-Mu, wahai Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GNI.